Buletin 1.30 bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. PRK Don Rantau saksikan pertembungan 4 penjuru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2019 519 bakal melabuhkan tirainya hari ini. Pameran 2 tahunan itu setakat ini berjaya menarik minat lebih 121,000 pengunjung awam serta 42,030 pelawat perdagangan. Selain itu, nilai dagangan yang bertukar tangan turut mencatatkan peningkatan yang memberangsangkan. Untuk perincian lebih lanjut, kita bersama Ridwan Hussein yang kini berada di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC Langkawi. Silakan Ridwan Hussein dengan perkembangan di sana. Baik, terima kasih Hawa di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bakal menutup tirainya petang nanti 5.19 disifatkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebagai yang terbaik daripada tahun penganjurannya, iaitu yang pertama pada 1991. Dan semalam Menteri Pertahanan Muhammad Sabu memaklumkan pameran dua tahunan ini nyata mampu menjadi pemangkin ekonomi negara di masa hadapan sekiranya melihat kepada nilai kontrak dan memorandum persefahaman MOU yang telah ditandatangani sepanjang 5.19 yang mencecah 4 bilion ringgit. Dan saya kini berada di Tamek 5.19 yang terletak di MIEC. Walaupun bak kata orang Kedah hangat lit-lit, tapi saya berbaloi-baloi hari ini sebab saya bersama dengan orang kuat 2019 sendiri, iaitu yang Menteri Pertahanan Muhammad Sabu sendiri. YB, terima kasih kerana bersama Buletin 1.30. Terima kasih yang amat sangat. Terima kasih. Baik, YB. 5 2019 dikatakan yang terbaik sepanjang penganjurannya. Mencecah 4 bilion ringgit dan kali ini impak yang cukup positif bukan sahaja kepada kerajaan dan negara tapi ke rakyat keseluruhannya. Pandangan YB sendiri. Lihat di belakang sana. Itulah jet Sukhoi. Bila saya mengambil alih sebagai Menteri Pertahanan, lepas itu saya melawat Gong Kedak, tempat Sukhoi yang ditempatkan. Waktu itu hanya 4 saja yang boleh terbang. Tetapi di atas usaha syarikat daripada Malaysia, ATAC, dengan expert yang ada pada rakyat Malaysia, gabungan universiti dan pihak industri dan sebagainya, mereka berjaya repair dan sekarang 10 terbang dalam pertunjukan pada 5 kali ini. Saya ucap tahniah dan terima kasih amat sangat kebolehan pilot kita menunjukkan kehebatan mereka membuat manuver aerobatik yang mengagumkan semua pihak. Jadi yang paling penting kita lihat industri pertahanan boleh dilahirkan di Malaysia. Saya sebut bahawa daripada 51 hanya 1 syarikat tempatan. Sekarang 206 syarikat-syarikat tempatan dalam industri pertahanan, maritim, cyber dan yang terbaru cyber teknologi dan aerospace teknologi. Dan kita lihat bahawa anak Malaysia, tak kira bangsa, tak kira kaum, mampu untuk bersama-sama dalam teknologi moden, dalam sama ada di peringkat Kementerian Pengangkutan, alat-alat perhubungan, sama ada maritim, di laut dan juga aerospace. Dan teknologi baru pula kita akan pergi kepada aerospace pada 5 yang akan datang. Baik, menyentuh pasal 5 yang akan datang. Aerospace, teknologi aero angkasa akan jadi diberi tumpuan yang lebih dan akan dimasukkan ke dalam kertas putih pertahanan. Ya, YB, boleh ulas YB. Pertahanan yang akan siap dan dibentangkan di Parlimen. Di antaranya kita akan memasukkan program kita ke arah aerospace teknologi dan cyber teknologi telah berlangsung, tapi aerospace teknologi memang rakyat Malaysia ada kemampuan dan di antara rakyat Malaysia ada yang berkhidmat di negara-negara maju dalam aerospace teknologi. Mereka itu boleh kembali dan bersama memajukan aerospace teknologi yang sekarang ini sedang
mula berkembang pesat di Malaysia. Baik, terima kasih YB kerana sudi bersama Buletin 130. Dan kepada yang masih belum datang ke 519, anda masih berkesempatan untuk bersama-sama dengan saya dan yang amat berhormat Muhammad Sabu, Menteri Pertahanan Malaysia sendiri di 5 2019 yang akan ditutup petang ini. Beberapa jam saja lagi. Dan kepada yang masih lagi berfikir ataupun rakyat Langkawi sendiri datang ke 5 untuk melihat kehebatan dan aksi aerobatik dan maritim yang terletak di MIEC ini. Dan saya kira sekian saja yang boleh saya bawakan daripada 5 2019 di Langkawi ini. Kita kembali bersama Hawa di studio. Silakan Hawa. Pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa 519 akan kembali semula menemui anda di Pulau Legenda, Pulau Langkawi pada 26 hingga 30 Mac 2019. Tentunya yang dinanti-nantikan pertunjukan udara dan maritim yang akan berlangsung masing-masing di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri dan di Resort World Langkawi. Ayo semua bersama-sama tandakan kalender anda ke 519. Untuk keterangan lanjut, layari portal rasmi 519 di www.5exhibition.com. Don't miss it, let's go! Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Pilihan Raya Kecil Dun Rantau 13 April ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru. Ia membabitkan calon Pakatan Harapan Dr. Astrid Ram, calon Barisan Nasional yang juga timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan 2 calon bebas Armalar Vizi dan Muhammad Nur Yassin. Pengumuman rasmi calon yang layak bertanding dibuat Pegawai Pengurus PRK Dun Rantau Muhammad Nizam Tajul Arus di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bandar Seri Sendayan, Seremban Negeri Sembilan jam 10.30 pagi tadi. Datuk Seri Muhammad adalah calon pertama menyerahkan borang pada jam 9.05 pagi, diikuti Malar Rishi, Muhammad Nur dan Dr. Sriram pada 9.08 pagi. Beliau diiringi beberapa pimpinan BN termasuk anggota Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin. Terdahulu, Dr. Sriram diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Ismail, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Naib Pengerusi DAP M. Kula Segara. PRK Dun Rantau diadakan selepas Mahkamah Persekutuan menolak petisyen difailkan Muhammad Hassan yang juga penyandang Dun Rantau selama 3 penggal sejak 2004 untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Seremban pada 16 November tahun lalu yang mengisytiharkan kemenangan beliau bagi Dun Rantau pada pilihan raya umum ke-14 terbatal dan tidak sah. SPR menetapkan tempoh kempen selama 14 hari bermula hari ini dengan tarikh mengundi pada 13 April, manakala 9 April ditetapkan sebagai hari pengundian awal. Bagi calon PH, Dr. Sriram yang sudah lebih 3 dekad dalam bidang perubatan, beliau hanya ingin mencari satu platform baru untuk meluaskan perkhidmatannya. Menurutnya, tiada apa yang lebih memuaskan hati daripada dapat menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan peluang bertanding sebagai wakil rakyat. Sangat gembira hari ini saya dapat peluang untuk membuat pencalonan di PRK Dun Rantau. Peluang yang saya diberi oleh pimpinan Pakatan Harapan kepada saya akan berusaha untuk bekerja untuk menangkan kerusi ini dari Barisan Nasional. Terima kasih. Berkhidmat selama 34 tahun sebagai doktor, beliau yakin segala pengalamannya dalam bidang berkenaan akan dapat memudahkannya mendekati rakyat, seterusnya menyampaikan perkhidmatan terbaik dalam mewakili suara mereka. Dr. Astrid Ram, 60 tahun, ialah seorang pakar bius di Pusat Perubatan Nilai yang juga aktif sebagai doktor sukarelawan dalam misi bantuan kemanusiaan ke negara konflik termasuk di Afghanistan dan Sudan. Lahir di Kluang Johor dan kini menetap di Nilai, beliau yang mengundi di rantau pernah berkhidmat sebagai anggota Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Beliau yang juga timbalan Ketua Cabang PKR Rembau mula terlibat dalam politik sejak awal 90-an dan pernah menjawat jawatan Timbalan Bendahari PKR Selangor dan Bendahari Biro Integrasi Nasional PKR.
Sementara itu, Datuk Seri Muhammad atau lebih dikenali sebagai Tok Mat pula yakin dengan sokongan pengundi. Ia bersandarkan kepada dirinya yang sudah menjadi wakil rakyat DUN berkenaan sejak 3 penggal yang lalu. Strategi saya simpan dalam poket lah. Tak boleh sebut. Tapi salah satu yang saya katakan tadi, saya perlu berjumpa seramai mungkin pengundi. Kerana di Gantau ni, saya punya personal touch ataupun personal engagement dengan pengundi itu amat penting kerana mereka dah lama kenal saya dan saya adalah bukannya orang luar. Saya dilahir di sini, bersekolah di sini dan saya juga telah pun menjadi sebagai adun rantau selama 3 penggal. Jadi personal touch saya ini penting kerana rata-rata penduduk di Gantau, pengundi di Gantau ini telah pun lama bersama dengan saya sejak daripada kecil dan juga saya sebagai adun dalam kawasan DUN Rantau. Bagi 2 calon bebas, ada yang mahu membawa pembangunan berteraskan Islam dan ada yang mahu melakukan protes terhadap kerajaan. I want to ask to my N27 to the voters. I want to say I'm sorry. I won't be contesting or I won't be campaigning for the next couple of days, but I will meet them and greet them in the next couple of days. The manifesto I will wait for 2 days because I do not want to speak about it. It's a message that I wanted to send to the government that I am protesting because they didn't allow their candidates to speak in the past. Kita nak bawa pembangunan yang berasaskan Islam. Apa kerja Tuan Haji? Kerja. Sekarang ni nak bertanding. Kerja sebelum ni kerja apa? Sebelum ni? Wah, yang pertama saya seorang guru. Dan pensyarah. Guru sekolah. Di mana? Cikgu apa? Guru apa? Keguruan Manja Melewa. Institut Pendidikan Manja Melewa, Seremban. Bekas guru lah. Bekas pensyarah. Bekas pensyarah. Dulu guru, lepas pensyarah. Sempena ulang tahun ketiga, kami bawakan karnival beli belah terbesar CJ Wow Shop. Pakej eksklusif terhad kali ini sahaja. Wow! Diskaun RM10. Wow! RM30 voucher. Wow! 5% mata ganjaran. Wow! Jangan gigit jari, hubungi kami. CJ Wow Shop, 3 tahun makin wow! Selama 23 jam tanpa henti, siaran langsung rancangan khas CJ Wow Shop ke udara sejak jam 8 pagi tadi di saluran televisyen media Prima Berhad. Sempena ulang tahun ketiga pelancarannya, kempen 3 tahun makin wow bertujuan mengiktiraf kesetiaan lebih 1 juta pelanggan yang terus memberi sokongan kepada platform beli belah berkenaan. Pelbagai barangan menarik ditawarkan selain mata ganjaran dan juga voucher. Untuk perkembangannya, kita terus berlintas langsung bersama Izrina Amir Hamzah di studio Glamouri Shah Alam. Terima kasih Hawa. Di Sri Pentas, saya kini berada di karnival beli belah terbesar CJ Wow Shop yang tanpa henti dijual selama 23 jam pada hari ini sehingga esok. Dan uniknya karnival ini, Hawa dan juga penonton Buletin 130, anda semua tidak perlu bersesak untuk berada di karnival kerana segala pembelian boleh dilakukan hanya di rumah. Sambil makan tengah hari pun boleh beli belah juga. Dan sebenarnya yang uniknya hari ini, selain mendapat pelbagai tawaran menarik, produk-produk yang ada di belakang saya dah macam pengacara CJ Wow Shop pula. Maaf Hawa terlalu teruja semaya dekat sini. Ada pelbagai produk yang ditawarkan, tapi jangan beralih ke siaran lain dahulu kerana saya ingin kongsikan lebih sebenarnya. Dan untuk yang lebih pakar bercakap mengenai kempen 3 tahun makin wow, sebenarnya bukan saya tetapi tetamu khas saya, pengacara terkenal Zaim Helmi Zaini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Zaim. Dulu di pentas lain, kini di pentas lain. CJ Wow Shop bersama dengan isteri sekali. Tapi jodoh kita di Buletin 130. Betul. Okey. Jadi nak cerita pasal hari ni kan? Nak cerita pasal hari ni. Senang, terus je. Okey. Jadi semua tahu bahawasanya kita hari ini dan esok menyambut hari jadi CJ Wow Shop yang tahun ketiga. Selamat hari jadi
kasih. Yang paling penting hari ini kita ada tawaran memang hebat. Bayangkan kita ada live 23 jam dan semua barang kita bawakan barang yang hot stuff punya barang. Lepas tu kita tawaran anda macam kita bagi harga-harga yang memang ekstra rendah, ekstra free gift dan juga ekstra promosi yang jarang kita buat dekat secara biasa. Jadi ada free gift, ada juga ada voucher dan juga pelbagai mata ganjaran ya Zaim. Betul. Kalau beli bersama kami hari ini juga esok, kita bagi penonton semua yang membeli RM10 diskaun serta-merta dan RM30 voucher membeli belah. Boleh tebus masa pembelian akan datang. Tapi rasanya Zaim pun antara salah seorang pengacara dalam rancangan yang 23 jam ni. Saya pinjam Zaim kejap. Okey, tapi kalau kita nak tengok Zaim nanti pukul berapa agaknya? Ada apa yang Zaim akan jual nanti? Okey, tadi daripada pagi kita mula live pukul 8 pagi. Dah macam-macam barang kita jual. Ada mesin jahit, barang kemas, periuk nasi, semua adalah. Dan kalau anda nak saksikan lagi sekali, pukul 6 petang nanti TV9 Zaim akan live lagi sekali untuk produk living cabinet. Kabinet lah kita boleh beli almari yang memang juga antara barangan yang paling laris kat Zewa Shop. Wow, okey, saya dimaklumkan kita ada 23 produk yang ditawarkan selama 2 hari. Hari ini antara yang barang-barang yang ada dan juga bagaimana dengan sambutan penonton setakat ini? Alhamdulillah, kita punya penonton dari Malaysia masuk ke boleh belah. Sebab apa macam kata tadi, anda semua duduk kat rumah je. Hanya telefon kita 1800 180808 dan begitu alamat kita hantar ke rumah baru bayar kemudian, bukan bayar sekarang. Lepas tu ramailah beli dan kita punya jualan setiap kali kita live sejak hari ini memang semuanya mencapai target lah di luar jangkaan kami. Kita set ini punya lebih daripada itu kita dapat, alhamdulillah. Dan kita punya bahagian call center juga kita tambah kaki tangan sebab supaya lebih ramai orang boleh melayan panggilan telefon pembeli Zewa Shop. Jadi nak make sure nak pastikan bahawa penonton semua tak perlu tunggu terlalu lama panggilan tu kalau nak beli barang sekarang. Kita kalau nak beli kan nak juga sekarang tu. Tapi kalau beli bila yang sampainya ke rumah tu Zaim? Dalam masa 3 hari waktu bekerja. Jadi kita beli hari ini telefon kita akan hantar ke rumah. Tak kisah tinggal kat mana pun, yang paling penting apa tahu? Penghantaran kami percuma di semenanjung Malaysia. Penghantaran percuma. Tak ada extra charge lah. Kalau beli harga kita RM190 memang itulah dibayar nanti, bukan bayar ekstra, tak ada. Teks, cukai apa semua? Tak ada, bersih. Harga tu lah anda bayar. Okey Zaim, baiklah. Sempena kempen 3 tahun makin wow, agaknya apa lagi perancangan CJ Wow Shop pada masa akan datang? Nampaknya terlalu memberangsangkan kan sambutan ni. Betul, sebab kita pun tak sangkalah kita punya setiap pertubuhan tertubuhnya CJ Wow Shop 3 tahun lepas memang dapat sambutan menggalakkanlah sokongan daripada keluarga, penonton dekat TV9, TV3 dan sebagainya. Sebab kita tawarkan barang-barang yang memang keperluan kita. Barang-barang yang kita nak dapat kat luar tu agak mahal dan susah, tapi bersama kami harga rendah dan kita hantar ke rumah dan mewowkan kehidupan akak-akak abang-abang kat rumah. Baiklah, terima kasih Zaim kerana sudi bersama kami dalam Buletin 1.30. Saya nak buat sedikit pengutupan. Boleh? Okey Zaim. Okey, terima kasih. Kempen 3 tahun makin wow. Okey, itu saja yang saya ingin kongsikan. Kempen 3 tahun makin wow, siaran langsung selama 23 jam tanpa henti hari ini hingga esok, dan masih boleh boleh melihat di siaran Media Prima di TV9, TV7 dan juga 8TV. Baiklah, saya kira itu saja. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Perkembangan antarabangsa. Selepas perjanjian Brexit yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Britain Theresa May ditolak buat kali ketiga, May kini berdepan cabaran baru apabila beliau digesa segera melepaskan jawatannya. Dalam artikel yang disiarkan oleh akhbar The Daily Telegraph, May digesa berundur bagi memastikan kelancaran proses Brexit yang seterusnya. Telegraph sebelum ini dilihat sebagai akhbar pilihan Parti Konservatif pimpinan May. Akhbar The Sun turut mendesak May meletakkan jawatan pada akhbar edisi Isnin. Dalam sidang khas Parlimen yang diadakan semalam, 344 ahli Parlimen mengundi untuk menolak perjanjian pengunduran EU yang dibentangkan May berbanding 286 menyokong. Di Downing Street, seorang lelaki ditangkap polis selepas cuba memecah masuk kediaman Perdana Menteri Theresa May. Suspek dipercayai antara ribuan penunjuk perasaan yang berarak sepanjang jalan raya di London. Lelaki itu bertindak luar kawalan apabila dia memanjat pagar keselamatan di kediaman May. Dia bagaimanapun berjaya dipintas anggota keselamatan sebelum diberkas. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 5 orang ditahan dalam siri tunjuk perasaan yang diadakan semalam.
Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menuduh Mexico gagal mengekang kemasukan secara haram pendatang asing ke Amerika Syarikat dan mengancam untuk menutup pintu sempadan pada minggu hadapan sekiranya ia tidak berubah. Trump yang mengulangi kenyataan itu menerusi Twitter mencetuskan ketegangan antara kedua-dua negara. Hantaran terbaru Trump di Twitter meningkatkan ketegangan antara dua negara jiran itu, khususnya apabila secara spesifik memberikan jangka masa untuk menutup sempadan berkenaan yang juga antara paling sibuk di dunia. Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador ketika melancarkan siri terbaru program sosial berkata beliau tidak mahu terbabit dalam konfrontasi berhubung isu itu kepada media di Poza Rica, timur negara itu. Pemimpin berhaluan kiri itu turut menambah, penduduk di Amerika Tengah tidak mempunyai pilihan untuk mencari kehidupan baru, termasuk memasuki negara lain secara haram. Terdahulu, López Obrador mengulangi kenyataan bahawa Mexico sememangnya berusaha membanteras isu pendatang haram itu. Sukan. 3 perlawanan Liga Super yang kembali berlangsung semalam menyaksikan hanya Selangor berjaya merakam kemenangan dan cemerlang meraih 3 mata penuh selepas mengatasi Terengganu 1-0 di Stadium Shah Alam. Bagaimanapun, aksi tumpuan di antara Kedah menentang pendahulu Johor Darul Takzim JDT di Stadium Darul Aman berakhir seri 1-1 dan pertempuran Melaka menentang Perak di Stadium Hang Jebat berkesudahan seri tanpa jaringan. Perlawanan tumpuan malam tadi sudah pasti terarah kepada pertembungan Kedah menentang JDT di Stadium Darul Aman. Kehadiran ribuan penyokong Lan Merah jelas menceritakan 1001 makna tatkala masing-masing teruja untuk menyaksikan kepulangan semula bekas pemain muda mereka, Ahya Rashid. Namun sebaik perlawanan bermula, penyokong tuan rumah nyata resah apabila beberapa siri percubaan direncana ke kubu Kedah. Dan tanpa diduga, sepakan percuma dari jarak jauh yang dilakukan Safawi Rashid terus menerjah jaring pada minit ke-10. Sekaligus menambahkan lagi tekanan Kedah khususnya penyokong yang hadir. Ketika ramai menjangkakan JDT akan terus mengasak, Kedah bagaimanapun tampil dengan permainan lebih kemas di laman sendiri dan hasilnya penyerang berbisa Fernando Rodriguez berjaya menyamakan kedudukan selepas bijak menanduk masuk bola hantaran Khairul Hilmi pada minit ke-30. Kekal 1-1 pada babak pertama, aksi selepas rehat menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Walaupun JDT cuba memasukkan Ahya pada 8 minit terakhir, kedudukan 1-1 kekal sehingga whistle penamat sekaligus menyaksikan JDT kekal berada di puncak Liga dengan 17 mata. Sementara Kedah berada di tangga ketiga dengan 12 mata selepas 7 perlawanan. Sementara itu di Stadium Shah Alam, pemain lincah Faiz Nasir muncul wira Selangor apabila meledak gol kenangan yang juga gol tunggal perlawanan ketika menentang bekas pasukannya Terengganu. Faiz mudah menjaringkan gol buat Selangor selepas bijak menghidu peluang menerusi hantaran K. Prabhakaran dari sebelah kiri padang pada minit ke-56. Apa yang menarik, 1 gol Faiz sudah cukup memastikan Selangor meraih kemenangan pertama di Stadium Shah Alam musim ini, sekaligus memberi tambahan motivasi buat Red Giants mengharungi saingan Liga Super selepas ini. Di Stadium Hang Jebat, Melaka United dan Perak masing-masing berkongsi 1 mata selepas seri tanpa jaringan. Beraksi hambar sepanjang babak pertama, aksi separuh masa kedua menyaksikan Melaka United cuba melancarkan serangan berbahaya, terutamanya menerusi Safiq Rahim pada minit ke-46 dan Casagrande 4 minit kemudian. Namun segala usaha itu tidak cukup untuk menembusi gawang Perak yang dikawal kemas penjaga gol kebangsaan Hafizul Hakim Nizam Joti. Kekal 0-0 tamat 90 minit permainan menyaksikan tuan rumah semestinya kecewa gagal mengambil kesempatan di gelanggang sendiri, sementara satu keputusan yang cukup melegakan buat The Boss Scorers. Buletin 1.30 berakhir di sini. Saksikan cabaran jaywalk yang dipopularkan oleh seorang remaja dari North Carolina, Amerika Syarikat yang tular di laman sosial. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.